Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Nabiha Syafiqah binti Zainal Abidin. Nombor metrik DSM 2020600786. Hari ini saya ingin membentangkan tentang gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama ialah pengenalan gejala keruntuhan akhlak. Pengenalannya ialah gejala keruntuhan akhlak merupakan satu isu yang sangat merunsing sekarang. Pelbagai kejadian yang amat merunsingkan berlaku di hadapan kita maupun yang didedahkan di dalam akhbar. Ia bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda atau remaja, malah turut terpalit dalam golongan dewasa. Keruntuhan akhlak semakin hari kelihatan semakin membesar dan serius. Kita akan membincangkan isu sosial dengan menekankan punca-punca yang membawa kepada wujudnya masalah ini dan langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh pelbagai pihak bagi mengurangkan dan seterusnya mengatasi masalah ini. Seterusnya ialah punca-punca gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang melewati batas kewajipan, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Pergaulan bebas menurut agama adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Punca yang kedua pula ialah keluarga yang tidak harmoni. Ibu bapa yang selalu bergaduh akan menyebabkan pertumbuhan mental anak mereka menjadi tidak seimbang. Sebagai contohnya, berlakunya kes-kes gangsterisme, vandalisme, kes penderaan dan sebagainya. Masalah penceraian ibu bapa juga faktor yang menjadikan seseorang remaja silap menjejak kaki dalam perbuatan negatif. Punca yang ketiga pula ialah pengaruh media massa. Pada zaman perkembangan ICT yang luas ini, ICT tersebut memainkan peranan yang penting kerana ia bersifat secara globalisasi. Sebagai contoh, internet dapat mewujudkan satu perhubungan antara negara-negara secara tidak langsung. Seseorang remaja terdedah kepada pengaruh kebudayaan luar negara atau negara asing. Seterusnya ialah kesan gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama ialah individu akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Disebabkan oleh perbuatan mereka, masyarakat tidak lagi menganjung akhlak dan kepribadian individu berkenaan. Masyarakat akan sering memperkatakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh beliau. Yang kedua pula ialah hilangnya pegangan dan kepercayaan terhadap agama. Disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh individu berkenaan, pegangan agamanya akan semakin menipis. Kepercayaan terhadap ilahi serta ketakutan dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah akan semakin menipis. Punca yang ketiga pula ialah masyarakat akan sentiasa berprasangka buruk terhadap individu berkenaan. Tidak wujud lagi kepercayaan dalam masyarakat terhadap individu berkenaan. Kemana saja serta apa yang dilakukan oleh individu berkenaan akan sentiasa dicurigai dan wujudnya satu prasangka yang buruk terhadap individu berkenaan. Yang keempat pula ialah wujudnya tekanan perasaan dan emosi yang tinggi ke atas perbuatan yang telah dilakukan. Individu yang melakukan zina, contohnya, akan sentiasa mengalami tekanan perasaan dan emosi dan pastinya tidak wujud kedamaian di dalam hati mereka. Emosi mereka akan sentiasa berada dalam keadaan yang tidak stabil dan tekanan pastinya wujud terutamanya dari keluarga dan masyarakat. Kemudian ialah langkah-langkah mengatasi gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama ialah individu memilih rakan yang baik.
Penting bagi seseorang remaja untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Rakan yang baik akan mengajak remaja untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan guru-guru sebagai idola untuk maju dalam kehidupan. Yang kedua pula ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi, ibarat pepatah melentur buluh ialah dari rebungnya. Ibu bapa menjadikan diri mereka sebagai contoh terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka berperanan untuk membentuk generasi muda sekarang yang terdedah kepada gejala negatif luar kawalan yang boleh mendatangkan kemudaratan yang serius kepada mereka dan institusi keluarga. Yang ketiga pula ialah peranan institusi pendidikan. Sekolah juga memainkan peranan yang tersendiri dalam membendung masalah keruntuhan akhlak. Ini bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi, sama ada awam ataupun swasta. Tanggungjawab seseorang pendidik bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tetapi lebih jauh menyemaikan nilai-nilai murni dan mendorong penghayatan kepada semangat Islam dalam erti kata sebenar. Maka sebagai langkah pertama, wajar dimulakan dengan contoh dan teladan yang baik di kalangan para pemimpin masyarakat negara kita. Yang terakhir pula ialah kesimpulan. Kesimpulannya, para remaja merupakan peneraju masa hadapan sesebuah negara. Oleh itu, remaja hendaklah diberi perhatian penuh dan diberi pimpinan agar mereka tidak sesat ke arah yang songsang supaya masa depan mereka sentiasa cerah. Sesungguhnya, masalah keruntuhan akhlak ini dapat dikurangkan seandainya semua pihak berganding bahu. Jika masalah ini dapat diatasi, maka negara kita akan diterajui dan oleh pemimpin-pemimpin yang berwibawa kelak. Fikirlah bahawa zaman remaja hanya sekali. Sekiranya kita tersilap langkah, ia tidak akan berulang lagi. Fikirlah dengan sebijak-bijaknya. Sekian, itu sahaja daripada saya pada hari ini.